pengisian ilmu agama dan kerohanian. Nurani 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pendengar Radio Malaysia Terengganu FM. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami dan petang ini yang dinanti-nantikan pada macam biasa ya. Pada pukul 6.15 petang ya, kita akan bermula rancangan Faraid yang hari ini bersama yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sampai Ustaz. Hujan ni. Ya, macam biasalah Macam ya. biasa, Tiap-tiap minggu bergilir dengan yang berbahagia Ustaz Syukri Ali. Ya, okey. Hari ini Ustaz berkaitan dengan faraid, kita nak berbicara tentang siasatan waris untuk bahagian yang kedua ya. Ya. Okey, jadi untuk makluman pendengar kita semua, anda boleh tonton live video di fanpage kami di Terengganu FM di Facebook. Kemudian anda boleh nampaklah Ustaz yang handsome hari ni. Aduh. Okey Ustaz, saya serahkan konti ini selama lebih kurang 30 minit untuk Ustaz terangkan berkaitan faraid, siasatan waris untuk bahagian kedua. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Terima kasih Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebagaimana biasa petang yang berbahagia ini dapatlah kita sambung lagi perbincangan kita ni yang berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi tajuk yang pada petang ni sambungan daripada yang lepas, iaitu bagaimana kita nak menyiasat tentang waris-waris supaya waris yang berhak tu tak ketinggalan, supaya apa yang kita buat pembahagian pusaka ni biar betul. Kadang-kala waris tu berhak tapi tidak tertanya ataupun tidak terkeluar siasatan kita ni. Ya, orang ni bagi orang-orang yang nak bagi pusaka lah. Tapi bukan semestinya di pejabat. Mungkin di rumah, mungkin ustaz-ustaz, mungkin apa ni ialah seseorang yang berpengaruh juga di kampung-kampung ataupun dalam kalangan keluarga kita sendiri. Ya. Sebab nak tanya orang lain malah kan. Nampak simple sangat ni. Tak payah tanya dah. Kita bincang sama-sama kita dah lah. Bincang sama kita. Tapi kalaulah tidak ada ilmu, kemungkinan pembahagian yang kita buat itu tidak betul. Kita nak bagi ikut faraid. Bila nak bagi ikut faraid, bermakna dia bermula daripada waris mesti betul. Bila waris betul, maka barulah kita pergi kepada bahagian masing-masing. Kalaulah peringkat awal pun tak betul, waris tu dah tak betul dah, patutnya waris ni berhak tetapi ditinggalkan ataupun dikatakan dia ni tidak berhak, maka salahlah faraid tu. Salah daripada awal, salah. Kebanyakan kita bila sebut nak bagi ikut faraid, kita nampak 2-1 je. Kan? Isteri kepala mayat, kemudian anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Itu yang kita nampak. Tapi kadang-kadang mak si mati kita tak terlupa. Mak si mati masih ada lagi, kita tertinggal. Itu hak yang simple lah, yang nampak secara jelasnya. Kalau saya beri contoh kepada Am, satu kes tu, seorang mati. Dia tidak ada meninggalkan isteri dan anak-anak. Kerana isteri dia meninggal dulu, kemudian dia tidak ada anak. Ibu bapa pun tak ada. Yang ada adik-beradik seibu sebapa. Ada seorang lelaki. Jadi setakat tu je. Setakat tu je. Siasatan dia setakat tu je. Jadi dia pun dah tanya orang-orang biasalah. Orang kata, dah, kamu lelaki-lelaki, adik-beradik seibu sebapa pula tu,
Habis dia dapat asabah. Betul lah tu. Tapi rupanya dah bila dalam lebih kurang 6 bulan dah dia ambil harta tu, duit simpanan. Dapat kat dia seorang, tiba-tiba datanglah adik-beradik seibu. Dia adik-beradik seibu sebapak, lelaki. Datang adik-beradik seibu. Perempuan. Dia kata saya ada orang beritahu atas pusaka hak adik-beradik kita ni yang mati ni, katalah yang mati tu Zali nama dia. Zali yang mati ni, dia kata saya pun berhak juga. Jadi abang dia yang Syekh Bapak ni terkejut lah. Mana boleh, dah lah kamu sebelah ibu, kamu pula perempuan, saya ni seibu sebapak, laki-laki. Tak, dia kata ada seorang ustaz tu kata boleh, saya berhak dapat. Jadi orang yang nak bagi pusaka tu sepatutnya berhati-hati, ya, supaya tidak termakan harta orang lain. Jawapannya berhak ke tidak adik-beradik seibu tu? Am agak macam mana? Am banyak kena soal ni. Banyak kena soal. Ya. Tapi kalau jawapan tu secara akal kita memang tak dapat. Dah lah dia adik-beradik seibu, perempuan pula tu. Yang ni adik-beradik seibu sebapak, lelaki pula tu. Tapi sebenarnya dari segi hukum faraid, adik-beradik seibu berhak menerima pusaka dalam kes tu. Walaupun adik-beradik seibu sebapak lelaki ada. Sebab dari segi hukum faraid, adik-beradik seibu tidak terdinding oleh adik-beradik seibu sebapak. Adik-beradik seibu sebapak waris asabah, adik-beradik seibu waris fardu. Kita dah bincang belaka dah tu, fardu dengan asabah ni. Jadi fardu ni dia ada bahagian dia. Maksudnya tertentu dah bahagiannya. Kalau adik-beradik seibu tu seorang, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, mengikut kaedahnya adik-beradik seibu mendapat 1/6. Dah kalau 100,000 berapa kan? Dia duit tu ada 100,000 semua. 100,000 bahagi dengan 6, dia dapat RM16,666.66. Dah duit tu habis dah. Adik-beradik ibu sebapak kata habis dah, 6 bulan dah baru dapat tahu. Tu pun dia tak puas hati juga adik-beradik ibu sebapak ni. Dia kata mana boleh, saya yang lebih kuat. Tapi bila bertanyalah kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang ilmu faraid ni, ya, kemudian barulah dia yakin bahawa adik-beradik seibu ni berhak. Jadi sebab tu saya ni contoh yang saya nak tunjuk, nak katakan di sini bahawa siasatan tu waris tu adalah benda ni satu perkara yang penting di dalam ilmu faraid. Hak ni kena ada ilmu. Kemudian saya nak ambil contoh satu lagi. Seorang lelaki datang. Dia tahu, dia kata am ni dah selalu ikuti apa ni faraid ni dalam radio ni, dia pun mari dekat jumpa yang lelaki. Dia nak tanya ataupun dia pergilah dekat ustaz. Ustaz, saya ni anak saudara lelaki. Saya ni anak saudara. Dah sebut lelaki sebab memang dia lelaki lah. Saya ni anak saudara kepada si mati. Jadi si mati ni, pak saudara saya ni, dia tak ada anak, tak ada isteri, dan ibu bapa dia tak ada, dia seorang je. Kemudian dia ada adik-beradik seorang. Adik-beradik tu ayah saya lah. Ada ayah saya ni mati dulu daripada pak saudara ni. Jadi kita ubah nama. Pak saudara tu nama Zali tak. Ni malam petang ni Zali tak main dah sedih petang ni. Jadi pak saudara dia nama Zali, dua beradik dengan ayah dia. Ayah dia nama Ali. Dia nama Kasim. Laki belaka ni. Ayah saya dua beradik.
dengan Zali. Tapi ayah saya mati dulu. Dan anak ayah saya ni, saya seorang je. Saya ni anak saudara pada Zali. Saya berhak tak terima pusaka ni? Itu masalahnya. Jadi, bila dia pergilah kepada seorang tu, ya, di kampung, seorang tu kata, boleh. Awak lelaki kan? Anak saudara pula tu sebelah bapak. Sebab ayah awak adik-beradik dengan Zali. Jadi, boleh. Dia pun pergi pula kat seorang lagi. Orang lagi kata boleh juga. Sebab apa? Sebab anak saudara sebelah bapak. Anak saudara lelaki sebelah bapak. Beberapa orang yang dia tanya, semua kata dia boleh. Tapi malang nasib dia. Bila dia mari dekat saya, kita tengok dulu. Adakah Kasim ni berhak terima hak pak saudara dia? Tak boleh jawab lagi. Tak boleh jawab lagi sebab maklumat tidak lengkap. Kena siasat dulu. Apa yang perlu kita siasat? Kita perlu siasat di sini. Ali tu, ayah kepada Kasim dengan Zali, dia dua beradik ni, apakah hubungan dia adik-beradik yang macam mana? Sebab adik-beradik ada 3 kategori. Kalaulah Kasim ni dia kata kalaulah Ali tu dengan Zali ni dua beradik seibu sebapa, Boleh lah. baru kita jawab Kasim tu dapat. Kalaulah Kasim tu kata ayah dia Ali dengan Zali ni dua beradik sebapa, pak sama mak lain, kita boleh jawab Kasim ni berhak terima pusaka Zali. Bukan dapat sikit, dapat semua 100%. Asabah. Tetapi apa yang Kasim jawab, dia kata ayah dia Ali tu dengan pak saudara dia Zali adik-beradik seibu. Bila sebut je adik-beradik seibu, jawapan dia Kasim tidak berhak atas pusaka pak saudara dia. Jauh beza Ya. antara berhak dengan tidak berhak. Sebab tu siasatan kena kemas. Siasatan kena kemas, tak boleh pakai jawab lebih kurang ni, tak boleh. Faraid ni masalah dia itulah, ya. Kena cek betul tak? Kena cek betul. Biarlah kemas. Kemas keming orang tu. Biar detail. Jadi kalau dalam keadaan ni, Kasim tu kalaulah ayah dia tu adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa dengan Zali, dia dapat 100%. Tapi kalaulah Kasim ni, dia ni anak saudara kepada Zali, sedangkan ayah dia tu adik-beradik seibu sahaja dengan Zali, dia dapat kosong. Langsung dia tidak berhak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya siasatan waris ni untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka. Gitulah juga yang saya ingat dalam hak yang lepas tu kita dah bincang tentang bercerai hidup. Kalau ingat lagi, cerai Zali kata dah ada isteri. Zali tu ada isteri. Dia pernah berkahwin. Tapi dia bercerai hidup. Dah isteri dia ni nama Zaleha. Zaleha ni berhak tak terima pusaka dia? Boleh tak terima? Dia bercerai hidup. Kalau ingat, Boleh kan? yang di luar sana pun tak tahu. Harap-harap ingatlah tu. Kita dah bincang dah yang minggu lepas. 2 minggu lepas kalau tak silap saya lah. Macam mana agak-agak ya salah tak apa. Boleh Ustaz. Boleh. Boleh. Sebab apa boleh? Dia bercerai hidup ni. Bercerai hidup. Bukan cerai mati. Cerai hidup maknanya masa Zali dengan Zaleha masih hidup tu dia dah bercerai. Lepas tu Zali mati. Adakah Zaleha ni berhak boleh terima pusaka Zali bekas suami dia tu? Sebahagian besar daripada orang kita jawab tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia cerai dah. Sebenarnya Boleh. tak boleh jawab lagi. Tak jawab lagi. Tak boleh jawab lagi. Sebab maklumat belum lengkap. Jadi siasatan kena biar kemas sikit lagi. Kemungkinan Zaleha tu boleh terima pusaka. Dalam keadaan mana sekiranya berlaku kematian ketika
Zaliha ni isteri dia ni, isteri yang diceraikan itu masih dalam iddah. Tak habis lagi. Tak habis lagi saya datang tu. Iddah tu iddah yang macam mana? Iddah talak raja'i. Maknanya iddah talak 1, talak 2 yang boleh dirujuk kembali. Hak mana yang tak boleh rujuk dah, yang iddah talak bain, katakan talak 3 dah, tu tak boleh lah. Walaupun masih dalam iddah. Contohnya baru bercerai seminggu. Baru bercerai seminggu, Zali meninggal dunia. Jadi Zaliha boleh tak terima pusaka? Ghalibnya kalau seminggu tu kira masih dalam iddah lah tak? Jadi bila dalam iddah, nak tengok dah jawab lagi. Tanya dulu Zaliha, masa cerai dulu tu talak berapa? Dia kata talak 1. Dah berapa kali dah cerai? 3 kali dah. Tak boleh juga. Tak boleh juga sebab 3 kali dah maknanya talak bain dah tu. Ya. Dia dapat berapa kali dah cerai? Baru sekali baru talak 1. Jadi dia berhak menerima pusaka. Kadang-kadang benda gini orang confuse Ustaz tau. Ya betul. Betul. Memang gitu. Memang dalam ceramah-ceramah kita ataupun dalam kuliah-kuliah saya tu di masjid di mana-mana kita buat tanya kan. Bila kita tanya waris-waris ni ataupun jemaah-jemaah kita yang mengikuti kuliah tu, kebanyakannya healing kepala. Dah Zaliha tu dapat tak pusaka? Kebanyakannya kata tidak dapat. Rupanya tak gitu. Bila kita belajar faraid ni, kita kena berhati-hati dan memang kena dapat maklumat yang maklumat yang terperinci. Baru kita boleh jawab. Selagi tidak mendapat maklumat yang terperinci, maka kita tidak boleh menjawabnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu, kalau kiki hak payah-payah ni, saya rasa Ning Ning ada satu kes, saya nak respon sikit kes ni, nak kita kongsikan bersama. Seorang mati, yang mati ni perempuan, Rafi'ah nama dia. Rafi'ah mati, masa dia mati tu suami tak ada, mati dulu. Ibu bapa pun tak ada, mati dulu. Anak dia ada 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Bashir lelaki. Lepas tu Sabariyah, lepas tu Bahariyah. Ya. Rimayah belaka ni. Bashir lelaki, Sabariyah dengan Bahariyah. Hak puang. Hak puang hidup lagi, tapi hak lelaki mati. Bashir tu mati. Mati kemudian, bukan mati dulu, mati kemudian daripada Rafi'ah. Jadi harta pusaka ni dapat kepada 3 orang ni lah. Dapat kepada Bashir, dapat kepada Sabariyah, dapat kepada Bahariyah. Bashir 2 bahagian lah. Kalau 2 bahagian, maknanya Bashir dapat 2/4, Sabariyah dapat 1/4, Bahariyah dapat 1/4. Bashir pula mati. Bila Bashir mati, isteri dia tak ada. Mati dulu. Anak dia puang belaka. Anak Bashir tu puang belaka. Bila anak Bashir puang belaka, dia ada 3 orang puang belaka ni. Kalau ikut faraid kita dah habis lah. Dia dapat 2/3 bahagian sahaja, hak bahagian bapak dia. 1/3 lagi pergi ke mana? Yang tanya ni pak saudara Bashir. Pak saudara Bashir. Jadi oleh kerana Bashir ada anak puang saja, dah saya pak saudara dia, saya pak saudara pada Bashir, banyak mana saya dapat. Jadi soal kita apabila kita tengok dudukan itu, Bashir ada adik-beradik ke tak? Ada. Tadilah Sabariyah dengan Bahariyah. Dah adik-beradik dia lelaki ke puang? Puang. Dah anak puang, kemudian adik-beradik puang. Habis ke tak? Habis ke tidak pusaka ni? Kita belajar dah itu. Mungkin ni kita ulang kaji balik. Bila ada anak perempuan bersama dengan adik-beradik perempuan, seibu sebapa, adik-beradik perempuan dapat asabah ma'al ghairi. Jadi hak puan belaka menghabisi. Dalam pusaka ni, pusaka Rafi'ah ni, boleh ke adik-beradik, boleh ke cucu dia hak puan. Habis situ. Dapat saudara,
Saudara tak boleh dalam kes ni. Tak boleh ya. Tak boleh. Bila kita siasat-siasat ni, dalam siasatan tu, saudara tak boleh. Dah kes ni orang Puan belaka kan? Oh, betul. Orang Puan belaka menghabisi pusaka. Jadi, saudara dia tu nak jual dah tanah tu. Nak jual dah, kira-kira nak jual dah ni sebab dia lelaki. Jadi kena tengok dulu, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan elok-elok, ya. Apa ni, tentang siasatan waris-waris ni, dan kedudukan waris-waris tu bila orang tanya, kena jawab betul-betul. Kena jawab. Ada yang perlu, hak mati dah pun nak kena khabar. Sebab kadang-kadang bila hak mati ni, benda ni, ada guna dia. Anak-anak dia boleh. Pusaka ni. Saya rasa kalau saya ambil satu kes lagi, saya ambil contoh satu kes lagi, kalau nampak pelik-pelik ni. Yang ni seorang mati. Nama dia Muda. Malam petang ni nama lain-lain saja ni. Muda. Muda ni dia tak kahwin. Dia tak kahwin. Ibu bapa tak ada. Kemudian dia ada adik-beradik. Seibu sebapa. Ada 4 orang adik-beradik. 4 orang, 2 lelaki, 1 lelaki, 3 puan. 1 lelaki, 3 puan. Hak lelaki nama Ali. Hak puan nama Teh. Nama Enong. Nama Selemeng. Tapi 4 orang ni semua mati dulu daripada Muda. Kena khabar. Hak yang mati dulu ni kena khabar. Sebab ada orang dia tak khabar. Jadi kena khabar. Sebab apa? Dia ada guna. Mati dulu. Hak ni seibu sebapa. Siasatan kita tak lagi ke anak saudara lagi. Kita kena siasat adik-beradik sebapa dulu. Ada tak adik-beradik hak mak lain? Adik-beradik pak sama dengan mak lain dengan Muda ni. Dia kata ada. Nama dia Kasing. Jadi bila nama Kasing, Kasing ada ke tak? Kasing mati dulu. Semua adik-beradik Muda ni, hak seibu sebapa mati dulu, hak sebapa pun mati dulu. Adik-beradik seibu ada ke tak? Maknanya adik-beradik mak sama, pak lain. Hak tu tak ada. Jadi bila adik-adik seibu sebapa mati dulu, kita siasatan kita pergi kepada adik-beradik lelaki je. Sebab nak tengok anak dia tu ada ke tak. Anak dia ada seorang. Lelaki ke puan? Puan. Bila sebut je anak saudara puan tidak berhak mewarisi harta pusaka. Sebab dalam senarai waris-waris yang berhak mewarisi harta pusaka yang kita bincang dulu, lama-lama dah dulu tu, tidak ada anak saudara perempuan yang mewarisi. Yang mewarisinya anak saudara lelaki saja. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Anak Ali. Anak Selemeng ada seorang lelaki. Nama Yusof. Tak boleh pusaka. Tak boleh. Sebab tidak ada dalam senarai. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik perempuan tidak mewarisi. Okey. Lepas tu, adik-beradik sebapa ada seorang. Nama dia Osman. Hak Osman ni, Osman mati dulu juga. Ada adik-beradik lelaki. Ada anak lelaki 2 orang. Anak puang ada 2 orang. Jadi, bila kita siasat-siasat, mengikut siasatan ni, Osman ada 2 orang anak lelaki, maknanya dia adalah anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Jadi hak ni lah yang boleh pusaka ni. Tak suka dia tu. Tak suka dia ni sebab anak kepada adik-beradik sebapa. Dia ingat boleh ke Yusof dah. Sebab Yusof tu anak saudara daripada adik-beradik seibu sebapa. Tapi Yusof tu anak Selemeng. Tak boleh pusaka. Yang bolehnya anak Osman ni. Lelaki-lelaki. Anak Osman dia ada lelaki 2 orang, puan 2 orang. Puan tak boleh juga. Ni siasatan waris ni sebenarnya kalau nak cerita lagi panjang lagi. Kalau kita di masjid di mana tu, kita boleh buat rajah-rajah dia, baru nampak jelas tentang kedudukan waris-waris mati ni. Bagaimana cara kita nak menyiasatnya. Jadi setakat tu dulu untuk petang ni,
dan kita bagi peluang buka peluang untuk soalan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi itulah sedikit penjelasan daripada Ustaz berkaitan dengan faraid siasatan waris untuk bahagian kedua. Jadi kita buka talian ada dua talian 6235 3306 238 330 untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz Wan Abdul Halim berkaitan dengan faraid ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian tu? Din. Okey, Din, silakan untuk soalan. Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Deng. Saya nak tanya apa ni macam ke semati tu boleh ada tinggal benda tu. Tinggal makuk apa gelas-gelas lama lepas tu barang-barang perabot orang lama tu lah. Lepas tu nak kira ganda. Kira bagi satu sedok. Ya. Tanya saja Ustaz. Okey. Baik. Terima kasih. Sama. Okey, Den harta pusaka ni semua harta milik si mati. Tak kira lah kain baju dia ke apa ke tak. Yang apa ni hak dia pakai tu selipar, kasut apa ni. Tapi benda-benda gitu tu kalaulah menjadi berharga, maka dia kira sebagai harta pusaka lah. Jadi sebab tu kena bincang dengan keluarga, adik-beradik semua sekali. Ni hak pinggan-pinggan makuk ni gua paling kurang ambil lah. Sebab tak jadi harga. Kecuali pinggan makuk hak mahal tu cerah mata juga. Beli cerah mata tu hak tu kena ambil kira. Tak boleh pakai susuk-susuk gitu, tak boleh lah. Jadi kalau hak pinggan makuk hak pesen-pesen lama, hak dak pakai dah tu, hak sopek-sopek ni, hak ni dia tak jadi harga dah. Perabot-perabot tu kalau alih pun dah roboh, tak ada orang nak dah. Bila tak ada orang nak tu, hak tu tak jadi ke benda ni, tidak jadi ke orang kata pusaka lah. Ya. Dan kena paling kurang kena bincang juga. Sepatutnya dalam adik-beradik secara umum dah guna ni hak kakak-kakak hak dalam ni kemungkinan ada hak yang hak antik-antik dia menjadi harga. Kalau hak tak jadi harga tu masing-masing pakat tambah belaka, tak apa lah. Berilah siapa yang nak ambil lah. Kita dengan biar khusus gitu. Biar khusus. Ada hak kain baju. Ada seorang tu dah kain baju terpakai hak ayah dia. Jadi dalam perbincangan okeylah siapa nak ambil. Ataupun kalau tak ada orang nak, kita hadiahkan ataupun sedekahlah kepada siapa-siapa yang tu dipakat gitu. Tengok-tengok ada selah kain soket. Kain soket ni ni dah pakat. Jadi ni saya nak kain soket ni. Seorang lagi tu saya nak juga. Jadi kalau saya nak juga, 3 orang nak kain soket tu. Bagi tahu ayah dia beli itu 500. Jadi ni dan pakai 2 kali je. Kalau 2 kali okey. Jadi kalaulah berlaku macam tu, kena lelong. Lelong di kalangan adik-beradik lah. Lelong di kalangan adik-beradik yang nak 3 orang tadi tu. Kalau nak seorang tak pakat tak lelong. Tapi sebut harga lah. Tak atas persetujuan harga bagi BT. Mana yang kata tak apalah ambil lah, tu ambil lah, suruh lah. Tapi siapa yang nak harga tu kena kira. Kalaulah 3 orang nak, kena lelong di kalangan adik-beradik. Katakanlah buka benda lelongan tu dengan harga 200. Ayah beli itu 500. Hak seorang lagi nak sangat. Dah saya bayar lah 200.5. 200.5. Hak seorang lagi nak lagi. Nak juga. Saya bayar 300 lah. Dia tak boleh balah. Siapa yang angkat harga yang lebih tinggi, dia berhak atas barang tu. Dalam duit tu bagilah. Nak bagi kau ni kau faraid. Okey, bagilah duit hasil jualan tu. Gitulah juga. Benda-benda lain tu sama juga deng. Ayang ada juga gitu. Orang tanya. Dah ayang-ayang ni gua ni. Jadi ayang tu ada hak yang satu keluarga tu adalah 5 ekor. Dia dipakat dah. Dia siapa yang boleh takak dia nak dia ambil dia sembelih dia makan lah. Halal. Nak kira nak sesa gitu. Tak boleh lah. Nak kira jangan terlalu detail sangat. Siapa yang ambil ayang tu nak kena bayar. Jadi tak ada orang nak cara lah. Boleh bicara Ustaz tak? Akhir-akhir ayang tu mampu gitu je. Dah siapa nak bercakap. Ya. Okey. Wallahualam.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian tu? Saya Hasmadi bin Yusuf Hasmadi, dari mana Encik Hasmadi? dari Gombada. Okey, tanya silakan Encik Hasmadi. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ni mungkin terkeluar sikit daripada tajuk tapi masih lagi dalam bab faraid lah. Okey, gini soalan saya Ustaz. Saya sekarang istilah kata ada beli 9 anak. Okey, kemudian sebelum istilah kata saya bagi pada anak-anak tu, saya dah maknanya bagi tahu ke anak-anak lah. Kalau abah mati, tanah ni bagi maknanya semua adik-beradik dapat. Dengan maksud tanah yang saya beli tu bukan tanah pusaka daripada arwah ayah ataupun mak lah. Atau usaha saya sendiri. Ya. Macam mana kedudukan tu Ustaz? Macam mana kita pesan tadi? Pesanan tu? Saya besar sebelum saya mati ni, saya kata tanah ni bagi sama rata lah adik-beradik yang anak saya tu. Ya. Maknanya istilah kata tanah tu tanah yang saya beli, bukan daripada tanah pesaka orang tua saya. Ya. Ya, ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Baik. Cik Hasmadi daripada Gong Badak. Beli tanah ni, kemudian pesan ke anak-anak kalau ayah mak tak ada ni akan datang ni bagi samalah. Ya. Saya nampak Cik Hasmadi bezakan antara tanah hak beli dengan tanah mungkin hak dapat pusaka daripada orang tua ni ya. Sebenarnya Cik Hasmadi, apa-apa yang harta yang kita milik, tak kira kita dapat daripada mana, sama ada kita beli ataupun kita dapat pusaka daripada orang tua kita, ataupun kita dapat hadiah, atau hadiah orang bagi kat kita, hibah, ataupun kita menerima wasiat daripada sesiapa orang wasiat beri tanah ke kita, beri harta ke kita, ataupun hadiah daripada isteri kita contohnya. Hadiah perkahwinan isteri bagi sekeping tanah, contoh ni. Dan ataupun mak kita beri, ayah kita beri pada kita, hebah pada masa kita. Semua ni dikira sebagai harta pusaka. Sama je. Sama je hukum dia. Bila berlaku kematian, maka dia akan menjadi harta pusaka kita. Kita akan tengok siapa waris yang berhak mewarisi atas harta pusaka kita ni. Kalaulah Cik Hasmadi hanya tinggal isteri dan anak-anak, contohnya ibu bapa katakanlah tak ada belaka dah. Jadi yang akan mewarisi ni isteri dan anak-anak lah. Ya, kalaulah asalnya bahagian ni mengikut hukum faraid. Kalau kita pesan kepada anak-anak suruh bagi sama banyak, maka itu adalah sebagai satu wasiat. Okay, macam wasiat lah. Wasiat suruh bagi sama banyak. Hukumnya wasiat tu terbatal. Tak mestinya waris-waris tu ikut. Sebab dia lari daripada kaedah faraid. Tetapi waris-waris boleh kalau nak bagi sama banyak. Dahaya pesan suruh bagi sama banyak, tak apalah, kita setujulah. Asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid, tapi oleh kerana ayah pesan suruh bagi sama, kita setuju. Contohnya, syaratnya waris lelaki ni dia kena tahu dulu. Biar dia ambil tahu, kalau ikut faraid dia dapat gualing. Contohnya tanah ni kalau ikut faraid dia dapat, lelaki dapat dua rata katakan. Dua rata ataupun boleh kata 50 kali 50 kaki. Bila bagi sama banyak ni dapat 40 kali 40. Mana kurang sikit. Mana reda ke tidak? Hak lelaki kata saya reda. Jadi tak apalah. Bagilah sama banyak. Boleh. Ya, hasrat ayah nak suruh bagi sama banyak. Ni pada dasarnya tidak benda ni wajib diikut, tetapi terpulanglah kepada anak-anak menggunakan budi bicara dia. Oleh kerana daya pesan tak apalah, kita setuju jalan. Tapi kalau anak tak setuju, tak ikut wasiat tu, maka tidak berdosa. Setakat tu yang saya rasa saya boleh beri pandangan pada Cik Hasmadi. Allah Alam. Okey Ustaz, mungkinlah rumusan daripada tajuk yang kita bincangkan pada petang ini berkaitan dengan siasatan waris untuk bahagian kedua ni. Silakan Ustaz. Apa yang saya tengoklah, perhati dalam sepanjang kerjaya saya dalam faraid ni, siasatan waris sangat penting.
ada di antara yang bagi buat pembahagian, dia kata nak bagi ikut faraid. Tapi kedudukan waris pun tak betul dah. Bila kedudukan waris dah tak betul, macam mana kita nak ikut faraid? Habis bahagian tu pun habis, memang tak betul dah. Ya. Jadi apa yang utama adalah siasatan waris dulu. Siasat waris betul-betul, dan orang yang siasat, yang kena siasat tu pula kena beritahu dengan jelas biar betul juga. Ya. Siasat betul dah. Hak khabar pula tak betul pula. Hak 4 orang kata ada 3 orang. Yang tu maknanya tak betul lah tu. Bila tak betul, maka harta pusaka ni, tuan-tuan dan puan-puan, patut ingatlah juga, ya. Kalaulah dia dalam bentuk harta tanah, tanah ni lagi dak kiamat lagi tu dia ada. Jadi maksudnya, kalau kita memiliki harta yang tidak halal, maka dia akan turun kepada anak, cucu, cicit kita siapa ke keturunan, yang selagi tanah tu tidak dijual ataupun selagi tanah tu duduk situ. Anak cucu cicit kita dah hasil daripada yang kita perolehi dengan cara yang tidak halal. Jadi sebaik-baiknya kita berhati-hatilah dalam pembahagian harta pusaka ni. Mudah-mudahan kita dapat nikmat harta pusaka orang tua kita yang tinggal tu. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan memiliki harta yang halal. Wallahu alam. Okey, itulah sedikit penjelasan ilmu yang kita dapat pada petang ini berkaitan dengan faraid. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Wan Abdul Halim bin Waharun berkaitan dengan faraid untuk petang ini dapat kita amalkan, dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, dan dapat kita membantu masyarakat kita. Dan terima kasih pada Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Ustaz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia